Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang sampaikan, pengalaman daripada ramai orang, dan Abang doakan yang menonton cerita Abang pada hari ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diampunkan segala kesalahan dan dosa kita dan dianugerahkan syurga oleh Allah Ta'ala. Mana tahu daripada ramai-ramai kita ni ada seorang yang Allah kabulkan aminnya dan kita dianugerahkan rahmat syurga. Mana tahu kan, insya-Allah. Jadi hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita daripada 3 orang berbeza yang dihantarkan kepada Abang melalui email, dan ketiga-tiga cerita ni memang belum pernah lagi Abang dengar. Cumanya keseramannya boleh tahan. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 2018 kalau tak silap Abang. Diceritakan kepada Abang oleh seorang lelaki namanya Amin. Amin ni sebelum ni dia duduk dekat UK. UK ataupun US, rasanya macam UK. Dia duduk dekat sana memang lama, daripada lepasan SPM sampailah umur dia 30. Waktu dia bagi dekat Abang ni dah dia lebih kurang 38, 39. Jadi sampai 35 lah macam tu umur dia. Daripada lepasan SPM duduk dekat luar negara kat UK sampai umur 35 tahun. Jadi cara hidup dia memang dah terpengaruh dengan cara-cara orang barat. Jadi sebelum Abang lanjutkan cerita kat sini ada sedikit pelik sebab si Amin ni ada seorang yang sebelum ini dia seorang yang kaki minum. Jadi dia kata bila sampai 2018 tu kecintaan dia, rindulah pula nak balik ke Malaysia. Dia kata terutama nak bercuti di sekitar Malaysia, pulau-pulau kat Malaysia memang terkenal dengan dia punya kecantikan dia. Jadi sebelum dia balik Malaysia ni, dia kontak lah dengan kawan-kawan dia. Weh, aku nak balik Malaysia, kata Amin. Jadi kawan-kawan dia kata jomlah baliklah Malaysia, nanti kita ajak pergi bercuti, dia kata. Jadi seperti hari yang ditetapkan, dia pun baliklah ke Malaysia, jumpalah dengan keluarga, jumpalah dengan kawan-kawan dia, seronoklah sangat. Jadi tanpa membuang masa, Amin cakap dengan kawan-kawan dia nak pergi bercuti dekat pulau. Jadi dalam banyak-banyak pulau, dia orang pilih Pulau Langkawi sebab Pulau Langkawi makanan dia bagus, suasana dia cantik, lepas tu tempatnya membangun sangat. Jadi diorang pun okey lah, seperti biasa diorang pun booking lah tiket flight, tiket kapal terbang. Diorang pun terbang lah seperti harinya ke Langkawi. Sampai dekat Langkawi, diorang pun pergi dekat hotel. Amin dan 3 orang kawan dia ni pergi dekat satu hotel yang boleh dikatakan agak mewah juga dekat Pantai Cenang. Jadi lokasi kali ni seramnya kat Pantai Cenang. Jadi bila dia sampai dekat hotel tu, puas hatilah Amin tengok hotel tu. Hotel tu memang cantik, dibina betul-betul dekat gigi air Pantai Cenang. Abang tak boleh nak beritahu nama hotel untuk menjaga sensitiviti, takut tersalah cerita. Jadi bila sampai dekat situ, dia pun seronok lah, memang suasana cantik. Jadi dah bila sampai tu, Amin ada cakap dengan kawan-kawan dia yang dia ni memang dah lama lah tak mabuk-mabuk lah macam tu. Jadi kawan-kawan dia memang maklum kehidupan Amin adalah agak sedikit sosial. Jadi kawan dia kata okey lah, kita orang pun dah sahabat lama dengan kau. Dia kata malam sekarang kita orang akan bawa pergi kelab malam yang di sekitar sini. Kau boleh minum lah, tapi kita orang tak minum, dia kata. Jadi Amin kata okey tak apa, yang penting korang teman aku. Dia kata aku teringin sangat nak minum-minum, nak rasa pening-pening dekat Pulau Langkawi ni. Jadi bila sampai dekat bilik hotel tu, bila dia orang dah bincang-bincang cerita pasal nak mabuk-mabuk tu, Amin terdengar tahu dekat telinga bunyi macam ni. Dia kata suaranya halus sangat. Korang ajar buat benda maksiat dekat tempat aku. Dia dengar macam tu. Tapi Amin rasa macam siapa pula yang cakap? Macam antara dengar dengan tak dengar, macam perbualan orang jauh, dia kata. Tapi benda tu berulang-ulang kali datang kat telinga dia ni, berulang-ulang kali. Dia ingat mula-mula benda tu macam setakat alah,
orang-orang ni kot, hotel sebelah kot, bercakap-cakap sampai dia terdengar-dengar macam tu. Dia buat-buat tak hirau lah. Jadi malam tu dia pun dengan kawan-kawan dia ramai-ramai lah pergi memabuk-mabukkan diri. Tapi yang memabukkan diri Amin seorang lah, yang lain tak mabukkan diri. Yang 3 orang lagi kawan dia. Dia minum-minum lah, borak-borak lah dekat kelab malam tu, dungdang-dungdang sampailah lebih kurang pukul 12 tengah malam. Barulah dia orang berjalan balik dekat bilik hotel. Jadi dekat bilik hotel tu macam resort lah lebih kurang. Dekat bilik resort tu ada Amin dan 3 orang kawan dia. Diorang tidur satu bilik. Ada lebih kurang 4 katil. Jadi bila sampai dekat bilik tu, diorang pun sambunglah borak-borak balik. Borak-borak rancak sebab kawan dah lama tak jumpa kan. Rancak borak-borak ni. Tiba-tiba Amin sekali lagi dengar dekat telinga. Tapi kali ni agak kuat sikit. Korang ajar buat benda maksiat dekat tempat aku. Baik kau pergi daripada sini sebelum aku buat sesuatu kepada kau. Dan macam dialog zaman dulu pula abang. Jadi bila dengar macam tu, Amin rasa macam aku mabuk ke? Pelik dia kata. Jadi bila muka dia dah berkerut-kerut tu, kawan-kawan dia tanya, engkau okey ke tak ni, kau mabuk ke? Dia kata Amin, tak, aku dah biasa minum, dia kata. Jadi aku mustahil lah mabuk, dia kata. Jadi Amin kata, bagi masa aku nak siap-siapkan diri, aku nak mandi. Aku rasa ni mungkin sebab ada kaitan dengan badan aku yang tak bersih kot, dia kata. Jadi Amin pun masuklah bilik air mandi. Jadi sementara mandi tu, kawan-kawan dia ni duduk kat luar ni borak lah macam biasa. Biasalah tempat bercuti kan, lama tak jumpa kawan-kawan. Nak pula Amin daripada luar negara dah lama tak balik. Borak-borak lah. Jadi bila dah borak-borak tu, Amin pun keluar pada bilik air, siap-siap. Jadi Amin kata, kepala aku pening lah, kepala aku sakit, aku nak tidur dulu boleh tak? Dia kata. Jadi kawan-kawan dia okey lah, tak ada masalah lah. Jadi Amin pun tidur. Okey. Bila Amin tidur, tiba-tiba Amin rasa satu badan dia sakit. Dan bila dia buka mata, dia ada dekat tepi dinding. Dan bila dia bangun, dia tengok kawan-kawan dia dekat ujung bilik sana. Jauhkan diri daripada dia. Lepas tu Amin tanya, kenapa? Kenapa? Apa yang tak kena? Dia kata. Lepas tu kawan dia kata, men, kau okey tak ni? Kau okey tak ni? Kata, aku okey. Sinilah tolong aku bangun. Aku sakit-sakit badan ni. Kata. Jadi kawan dia pun bergeraklah pada Amin. Pegang-peganglah badan Amin. Min, kau okey tak ni? Kau okey tak? Dia kata, okey. Kenapa? Apa yang jadi? Dia kata. Jadi kawan dia ni tarik Amin dekat katil. Lepas tu masing-masing buka handset. Masing-masing pasangkan ayat suci Al-Quran. Amin makin pelik. Dah kenapa pula ayat suci Al-Quran? Dia kata. Jadi dia tanya dengan kawan dia, apa yang berlaku? Tadi, kawan dia cerita tadi waktu kau tengah tidur, tiba-tiba kau terapung. Lepas tu kau punya badan melayang ke dinding sampaikan badanku menghempas dinding dan kau jatuh ke lantai. Kita orang nampak macam ada orang angkat, orang lempar kau dekat dinding. Dia kata, lepas tu Amin kata, kau orang kot yang buat. Jangan-jangan kau yang lemparkan aku dekat dinding kot. Lepas tu kawan dia masing-masing sumpah dengan nama Allah, kita orang tak lempar kau, kita orang pucat tengok. Tapi memang betul juga Amin cakap, sebab waktu dia buka mata, kawan-kawan dia semua muka putih. Macam nampak makhluk alam sebelah. Tapi dia kata, takkanlah aku terapung, aku kena lempar. Okeylah. Jadi diorang pun duduk diam. Bila ayat suci Quran tu dikumandangkan, tiba-tiba dengar dekat telinga Amin orang jerit. Orang jerit yang kuat gila, kurang hajar kau, lebih baik kau mati, kata. Buat maksiat tempat aku, minum minuman keras tempat aku. Waktu tu Amin hura tengok kanan kiri. Dalam email tu lah dia cerita. Dia nak pastikan siapa yang sebut cakap kuat-kuat macam tu. Jadi kawan-kawan dia kata, kau kenapa ni? Kenapa kau pandang kiri pandang kanan? Lepas tu Amin cerita lah, aku dengar macam ada orang marah, aku minum, dia kata. Jadi kawan dia berpandangan satu sama lain. Kawan dia cakap macam ni, apa kata jom kita sembahyang isyak berjemaah nak, dia kata. Jadi Amin pun sama, kawan-kawan dia pun sama ambil sembahyang. Amin pun dah tak ingat sembahyang sebenarnya. Dia pun main tonyoh je lah, kaki dulu ke telinga dulu ke hidung dulu ke, tonyoh je. Dia kata yang penting dia sembahyang. Kawan diimamkan, dia pun sembahyang ramai-ramai berempat. Lepas sembahyang dah bagi salam, Amin rasa lega sikit. Tapi kesan daripada peristiwa ni, badan dia sakit-sakit sampai ke sebelah telinga dia rasa macam terhentak, dia kata sakit, dia kata. Dan sejak daripada tu, titik perubahan kan, kita nak cakap mungkin hidayah yang Allah nak bagi. Sejak daripada tu Amin tak tinggal semayang. Dan sejak daripada tu Amin dah tak balik luar negara, dia kerja dekat Malaysia. Sampailah cerita ni sampai pada abang, dia kerja kat Malaysia, dia dah tak balik luar negara lagi. Dan dia kata
Ini adalah rahmat. Kadang-kadang benda yang disakat oleh makhluk alam sebelah tu sebenarnya aturan daripada Allah Ta'ala untuk rahmat pada kita. Dan sejak daripada tu, Amin terus mayang. Pelik kan cerita ni? Okey, itu adalah penamat untuk cerita yang pertama. Yang bestnya, cerita yang kedua ni lokasinya dekat Langkawi juga. Tapi tahun yang berbeza, 2012 diceritakan kepada abang melalui email oleh seorang budak perempuan namanya Ellie. Ellie ni berasal daripada Pulau Pinang dan dia ni adalah penari kebudayaan. Banyak tempat dia dah buat show, tapi ni bukan kebudayaan kepunyaan kerajaan negeri, bukan. Ini secara persendirian. Dia kata banyaklah dia buat show dan selalulah dapat upah sebabkan show dia ni, dan orang sangat suka dengan show dia ni. Dia orang Pulau Pinang, lupa abang nak bagi tahu. Dan setiap kali show dia kata paling tinggi dia dapat RM50 lah, dia kata RM50 setiap orang daripada ahli grup dia, lebih kurang 8 orang macam tu, so setiap orang dapat RM50. Itulah paling tinggi dia kata. Nak jadi cerita, pada tahun 2012 tiba-tiba ada satu syarikat katanya nak buat majlis makan malam korporat. Dia tawarkanlah untuk grup Ellie ni menari pada majlis tu, dan yang paling bestnya diorang ni akan diberi upah seorang dapat 250 ke lebih kurang 270 macam tu. Seronok lah Ellie, dia kata seronok sangat bila dapat tawaran macam tu, nak dijadikan cerita juga. Dan diorang punya persembahan tu akan dibuat dekat Langkawi. Wah, dia kata diorang punya hotel akan disponsor, tiket kapal terbang akan disponsor, nyediakan badan aja untuk menari. Jadi Ellie pun seperti hari yang dijanjikan dengan ahli kumpulan dia pun pergilah ke Langkawi untuk buat persembahan. Sampai dekat Langkawi tu diorang dilayan first class oleh hotel dekat Langkawi tu. Cuma abang tak boleh nak bagi tahu nama hotel, cuma abang bagi clue. Hotel tu dia seumpama macam resort. Dari satu bilik hotel ke satu bilik hotel, kedudukannya agak jauh, dan kalau nak keluar ke pintu depan diorang mesti naik bagi ataupun satu macam van kecil lah. Diorang akan diambil di depan pintu hotel dan dibawa ke resepsionis dekat pintu depan. Itu dia punya clue hotelnya. Nama hotel abang tak boleh nak bagi tahu. Okey, jadi Ellie kata diorang pun bila sampai tengok suasana hotel tu memang lain macam. Dia macam hotel dalam hutan. Lepas tu kalau kita berjalan-jalan sikit nampaklah monyet-monyet bergayut-gayut. Dia punya keindahan alam buana ni memang cantik lah. Jadi bila sampai malamnya diorang pun buatlah persembahan untuk tarian untuk majlis korporat tu. Woi, memang meriah, dia kata. Semua bagi tepukan gemuruh. Selepas majlis tu pula diorang dibagi upah time tu juga dapat 200.5 setiap orang daripada 8 orang penari tu. Woi, seronok gila, tak boleh nak cakap. Jadi diorang pun balik ke bilik hotel selepas majlis penari. Diorang pun ceritalah, cerita rancak lah kan. Rancak dapat duduk hotel cantik, hotel mahal, dapat duit 200.5, tiket kapal terbang pergi balik. Bukan calang-calang, bukan selalu dapat durian runtuh macam ni. Jadi Ellie kata memang bersyukur sangat-sangat. Dan macam tu diorang ingat diorang nak rayakan kesyukuran diorang ni dengan minum dekat bandar, kalau tak silap abang, Pekan Kuah. Jadi diorang kata jomlah kita pergi minum-minum, kita makan-makan dekat Pekan Kuah, kita gembira-gembira, dapat duit, dapat upah banyak. Jadi Ellie pun siap-siap lah dengan kawan-kawan dia. Tapi semuanya perempuan, jadi siap-siapnya agak lambat lah jugalah kan. Jadi siap-siap seperti dah yang dijanjikan. Diorang pun lepas siap duduklah dekat depan resort tu. Sebelum duduk depan resort, sempatlah Ellie telefon pihak resepsionis, beritahu, kak, dia kata boleh tak hantarkan van jemput kita orang dekat bilik sekian-sekian, kita orang nak pergi ke depan dan kita orang nak pergi ke Pekan untuk makan-makan. Jadi akak tu cakap, minta maaf dek, sekarang ni tak banyak van ada, tapi ada 2 van yang masih ada lagi dalam hotel, nanti akak beritahu supaya diorang jemput korang semua. Jadi bila dah macam tu, Ellie dan kawan-kawan dia lebih kurang 8 orang ni duduklah dekat depan bilik hotel dan sementara menunggu van. Tak selang 2-3 minit, tiba-tiba datanglah van warna hitam. Lepas tu van tu pula van zaman dulu. Meluncur depan diorang, brake betul-betul depan diorang. Sret macam tu agaknya.
Lepas tu dia orang pun tak fikir panjang, bukalah pintu van tu, masuklah ramai-ramai nyumbat-nyumbat dalam tu. Ramai, lebih kurang 8 orang, 7 orang kat belakang, seorang kat depan sebelah pemandu. Lepas tu bila dah masuk, van tu pun jalan. Tapi kata Ellie, van tu pelik gila. Dia punya pemandu dia pakai baju hitam, rambut agak panjang, dengan mukanya hitam, tangannya hitam, tapi tak nampak muka lah, lebih kurang nampak dia punya leher-leher dia nampak warna hitam. Lepas tu dia bawa van tu macam nak pergi ke terjun gaung. Dia punya laju tak boleh nak cakap. Dia kata sampaikan Ellie dengan kawan-kawan dia yang duduk belakang dah macam ayam, tertonggeng-tonggeng, terbalik-balik dekat belakang tu. Sampaikan Ellie dengan kawan-kawan dia menjerit-jerit, beritahu dekat driver, bang, slow bang. Jadi kawan Ellie yang duduk sebelah driver tu pun menjerit-jerit jugalah kan. Weh, bang, slow bang. Kita ni nak pergi mana? Nak mati agaknya kalau bawa macam ni melaju-laju. Tapi abang duduk senyap macam tu je. Dia tekan lagi minyak. Makin dilarang, makin ditekan minyak, makin meluncur laju. Dan tiba-tiba enjin van tu meletup, keluar api, keluar asap. Yang jadi penumpang dia macam ayam lah kan. Lagilah bertambah jerit-jerit. Budak-budak perempuan kat belakang tu menjerit-jerit. Api menjulang-julang, asap berkepul-kepul sampai asap tu masuk dekat dalam van. Hara dia orang kata waktu tu. Dan terpaksalah dia orang jerit pada abang driver tu supaya berhenti, sebab dia orang dah macam separuh mati, nyawa di hujung tanduk. Dan abang tu terus tekan brake sekuat-kuatnya sampai semua yang ada dalam van tu tertonggeng ke depan. Punyalah kuat dia brake tu. Abang boleh bayangkan, ya Allah, kesian budak-budak tu. Budak-budak muda lagi, 20-an waktu 20-an umurnya. Jadi bila dah tertonggeng-tonggeng, brake van tu pun dah berhenti. Semua orang buka pintu, keluar, mencecet-cecet semua keluar daripada van. Bila dah keluar daripada van, diorang pun cubalah halaukan asap. Tiba-tiba kawan dia, salah seorang daripada kawan dia tanya, van tu mana? Dia cakap macam tu. Waktu tu barulah Ellie dengan kawan-kawan dia perasan, tak dengar pun macam dia meluncur pergi. Mana van tu? Cepat betul dia drive. Jadi dia orang pun bila van tu dah tak ada, dia orang pun jalanlah kaki ke resepsionis kat depan. Marahlah dia orang ramai-ramai. Dik, kata, kak, kenapalah hantar van lama, lepas tu bawa macam orang gila bawa driver van tu. Kita orang ni macam nak mati tau duduk dalam van tu. Dalam van tu terbakar. Adik yang resepsionis tu diam. Akak resepsionis tu diam. Dia pun, van yang mana? Dia kata, tadi awak hantar van pada kita orang tu, van yang dah buruk, dah terbakar. Lepas tu dengan driver dia pelik, dia kata, kenapa hantar van yang macam tu? Lepas tu kakak resepsionis tu cakap, saya belum hantar van lagi. Ini baru saya tengah dial ni nak beritahu ada orang nak kena ambil dekat bilik korang semua, bilik sekian-sekian. Mana ada saya hantar van? Waktu akak resepsionis cakap macam tu, semua 88 orang termasuk Ellie senyap. Lepas tu dia orang cakap, boleh tak kita orang nak tengok CCTV? Jadi dia orang pun pergilah ke bilik CCTV. Malam tu tak jadi, dah keluar dah hara. Jadi dia orang pergilah bilik CCTV, tengok tak ada pun kelibat van tu melintas depan CCTV. Agaknya van tu lalu jalan lain agaknya. Tapi memang tak ada. Banyak CCTV dia orang tengok, memang tak ada van tu. Jadi macam mana dia orang boleh naik van apa, dia orang sendiri tak tahu. Dia orang pelik sampai sekarang. Tak ada jawapan van apa yang dia orang naik, dan kenapa van tu jemput dia orang, dan kenapa van tu terbakar dan bawa laju-laju. Pelik sampai sekarang, dia orang rasa macam misteri tu masih lagi belum terbongkar. Sebenarnya ada sesuatu yang abang nak sampaikan, tapi tunggu abang habiskan cerita yang ketiga, nanti abang akan sampaikan apa yang pelik malam ni. Okey, cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang lelaki, budak lelaki namanya Khairul, berumur 12 tahun. Dia sampaikan pada abang, dia kata cerita ni memang pelik. Waktu tu berlaku tahun 2020, penghujung 2020, waktu kita tengah hangat-hangat COVID.
Dia kata pada waktu tu dia Khairul, adik dia umur 9 tahun dan juga umur 6 tahun, mak bapak dia pindah ke kampung sebab dengan alasan atuk nenek dia tak ada siapa nak jaga. Atuk nenek dia dah memang tak ada kuderat, nak bergerak pun susah, kena pakai pampers je hari-hari sebab nak buang air, nak makan pun susah. Maksudnya bukan tak ada makanan, sebab nak menguruskan diri tu tak boleh, dah terlalu uzur, terlalu tua. Jadi bapak dia mengambil keputusan bawa mereka sekeluarga pindah ke kampung. Nak jadi cerita, mak dia memang setuju je lah. Jadi bila sampai kat kampung, memang betul lah kata Khairul, keadaan nenek dia ni dengan atuk ni memang sangat tak mengizinkan, sangat kesian dan memang perlu ditolong. Jadi memang bertepatan lah. Jadi bila balik kampung, bapak dia terpaksalah berhenti kerja kan, mak dia pun terpaksalah berhenti kerja. Bapak dia kerja kampung, uruskan ladang-ladang arwah pula, uruskan ladang atuk dia. Jadi Khairul waktu tu belum lagi sekolah sebab pertukaran daripada bandar nak ke kampung kan agak makan masa juga kan. Jadi sementara tak sekolah tu, Khairul tolonglah mak dia jaga adik-adik dia. Mak dia pula memang suri rumah. Dan sehari-hari mak dia akan uruskan rumah, termasuk kemas-kemas rumah. Keadaan rumah nenek dia pun ni agak uzur dia kata. Jadi mujurlah mak dia ni boleh sangat cekap lah dalam mengemas, dia kata. Nak jadi cerita pada satu hari, lebih kurang petang waktu tu, bapak dia tak ada dekat rumah, ada dekat kebun. Emak dia pula, emak Khairul, ada dekat belakang rumah mengemas-kemaskan reban ayam. Lebih kurang macam tu lah. Khairul ada dekat dalam rumah jaga adik dia 2 orang sebab dia umur 12 tahun waktu tu, jaga adik dia 2 orang. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi kerusi roda ditolak. Waktu tu dia pelik, siapa pula ada dalam rumah ni? Selain daripada dia dengan adik-beradik dia, hanya ada atuk dengan nenek dia. Jadi dia pun pasanglah telinga daripada mana datangnya kerusi roda ni, bunyi kerusi roda ni. Tiba-tiba pintu bilik terbuka, nampak atuk dia tolak nenek dia atas kerusi roda. Dan dua-duanya tersenyum-senyum bila nampak si Khairul. Waktu tu Khairul blur. Selama dia tengok atuk dengan nenek dia, gerakkan tangan pun tak boleh. Terpaksa disuap makan. Mandi pun terpaksa mak bapak dia tokong untuk mandi, uruskan. Tiba-tiba kali ni tak, bila masa nenek dia naik atas kursi roda, dan ada pula kudrat atuk dia untuk tolak nenek dia daripada dalam bilik keluar bilik dan ke ruang tamu. Dia kata dia tak cakap, dia tak tegur nenek dengan atuk dia, dia rasa macam pelik sangat. Dan atuk nenek dia pergi kat ruang tamu, duduk dekat ruang tamu, diam je kat situ. Ada lebih kurang 5 minit, tapi 5 minit pun Khairul rasa dah macam 50 minit. Lamanya sebab keadaan atuk dengan nenek dia memang pelik. Lepas tu nenek dia naik semula ke kursi roda dan atuk dia tolak masuk dalam bilik. Lepas tu selang 2-3 minit Khairul tengok ke dalam bilik, atuk dengan nenek dia tengah tidur atas katil. Dia pelik, kenapa jadi macam ni? Betulkah atuk dia sakit? Atau atuk dia buat-buat sakit? Jadi dia diam je lah, dia tak tanya soalan tu pada mak ayah dia. Selang beberapa hari, waktu tu Khairul nak kencing. Dia kalau nak kencing, dia kena pergi bilik air belakang, bilik air yang dekat dengan dapur. Nak jadi cerita, atuk dengan nenek dia memang biliknya dekat kawasan dapur. Khairul pula dengan adik-adiknya duduk dekat ruang tengah. Mak ayah dia duduk kat ruang depan, bilik depan. Jadi waktu nak tengah kencing tu, lebih kurang pukul 12.30 malam, lepas tidur tiba-tiba bangun nak terkencing, Khairul pergilah bergegas-gegas ke dapur sebab dekat dapur tu ada bilik air. Waktu tu terkejut macam nak gugur jantung dia sebab dia nampak atuk dengan nenek dia tengah makan. Tapi cara atuk dengan nenek dia makan laju gila. Main tolak, main sumbat je dalam mulut. Waktu tu Khairul kata daripada nak terkencing, hilang pula perasaan nak terkencing dia tu. Dia rasa macam, ni betul ke atuk dengan nenek dia ni? Ataupun atuk dengan nenek dia ada bela-bela. Tapi dia kencing dulu, lepas kencing, dia keluar daripada bilik air, dia tengok atuk dengan nenek dia tengah makan. Masih lagi tengah makan, tapi sambil pandang Khairul keluar daripada bilik air. Khairul pun tundukkan kepala, dia terus masuk dalam bilik, kunci, tidur dengan adik-beradik dia. Jadi semalam-malam tu dia terfikir-fikir,
siapa sebenarnya yang makan? Ke atuk nenek dia atau atuk nenek dia dah lumpuh? Jadi dia diamkan, dia tak cerita dengan mak bapak dia. Cuma selang 2-3 hari lepas tu, atuk dia meninggal. Dan masih lagi dia tak cerita dekat bapak dia. Tapi selepas atuk dia meninggal, dia selalu dengar macam ada orang berlari dekat atas bumbung rumah. Dia pun tak tahu apa dia tak tahu nak jelaskan macam mana. Dia kata, ni adalah pandangan budak umur 12 tahun, tapi abang rasa berdasarkan penulisan ini memang matang. Memang bagus dia punya tulisan dia. Walaupun banyak yang kena abang susun-susun balik ceritanya, tapi inilah cerita sebenarnya. Dia kata, dua peristiwa ni buatkan dia rasa macam ada sesuatu pada atuk dengan nenek dia. Tak apalah. Tapi selang seminggu selepas atuk dia meninggal, nenek dia pula menyusul meninggal. Selepas nenek dia meninggal lah, dia baru tanya dengan mak ayah dia, apa sebenarnya yang berlaku pada atuk dengan nenek dia. Tapi bapak dia tak bagi jawapan, bapak dia tak nak bagi tahu sebenarnya apa yang berlaku. Bapak dia diam macam tu aja. Macam tu juga dengan mak dia. Cuma mak dia cakap, kita doakan arwah atuk dengan nenek, roh atuk dengan nenek aman dekat alam sana. Tapi kata Khairul, sejak daripada atuk dengan nenek dia meninggal, dalam rumah tu macam-macam. Selalu nampak kelibat, ngeri abang. Nampak kelibat atuk dengan nenek dia dekat dalam rumah atas katil. Kalau korang, dan tiba-tiba nampak atuk dia melintas bertongkat. Memang pelik-pelik. Sampai sekarang, diorang duduk dekat rumah tu sampai sekarang. Sampai sekarang juga, Khairul malam-malam tak berani nak tengok TV. Pukul 9 dah dum masuk bilik dengan adik-adik dia. Tak berani. Nak kencing pun kencing siap-siap sebelum tidur. Nak kencing tiba-tiba tengah malam, dia takut terserempak tiba-tiba atuk dengan nenek dia tengah makan sekali lagi, padahal atuk dengan nenek dia dekat alam lain dah. Tak kehuhara jadinya. Tapi dia kata gangguan tetap berlaku sampai sekarang dan dia dengan keluarga dia cuba bertahan. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini ada iktibar untuk kita semua. Moga-moga. Terima kasih dah yang membelikan dah dia membeli baju yang abang jual, nak didirikan cerita, dan juga sambal yang abang jual. Ada juga mesej yang abang dapat daripada beberapa orang minta abang buat baju tu yang muslimah. Sebenarnya baju nak dijadikan cerita memang ada versi lengan panjang, cumanya perkataan nak dijadikan cerita tu belum sempat abang ubah kedudukannya supaya lebih sesuai dengan yang pakai tudung. Itu je. Abang minta maaf sangat-sangat. Yang berkenaan dengan sambal pula, terima kasih sudi beli, walaupun sambal abang tu memang pedas. Janganlah compare dengan sambal-sambal yang ada kat pasaran. Sambal ada yang kat pasaran tu ada pedasnya, ada manisnya. Abang ni manis tak ada. Kau ambil kau pedas. Berdesing telinga abang makan. Tapi sesuai jugalah kalau nak masak-masak ayam masak merah macam tu guna sambal tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Dan terima kasih, abang harap cerita kali ini memberi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.